secara langsung di Studio C bersama hos anda Nazruddin Habibur Rahman, Datuk Zaini Hassan dan Muhammad Azmi Selamat. AG. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke rancangan Trio on Point di saluran dulunya ceria, sekarangnya Feel It ya. NTV7 bersama-sama rakan seperjuangan saya Encik Azmi Selamat atau AG. Setiap kali bila dengar Azmi Selamat tu saya tergelak-gelak sikit lah seketika. Dan kita bersama dengan Datuk Zaini. Apa khabar semua? Sihat. Sejak daripada episod kita yang pertama semalam, rancak betul. Kita dah dapat feel antara satu sama lain. Jadi pada hari ini kita akan membentangkan satu lagi isu yang hangat dan banyak dibicarakan oleh rakyat Malaysia. Tapi sebelum itu kepada anda semua yang ingin mendekatkan diri kepada kita dan membawarkan apa yang berada di fikiran anda, apa kata anda boleh berkomunikasi dengan kami menggunakan Facebook Top NTV7, tag untuk Instagram dan juga Twitter kita bersama @TopNTV7 dan kita boleh berbicara antara satu sama lain dengan talian bebas tool kita. Silalah telefon 18881677. Kami mengalu-alukan komen daripada anda. Dan sebelum kita memulakan topik kita hari ini, panas. Kita bentangkan isu semasa sikit. Datuk Zaini, ini mesti satu yang memang interesting. Pagi ni saya dapat baca Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa dipecat sebagai Setiausaha Agong Barisan Nasional. Ini isu pertama dibentangkan. Itulah dia. Untuk minggu episod yang kedua ni. Terus panas. Buka pun pagi-pagi pun dah panas kan. Dipecat oleh yang bahagian Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu pengurusi Barisan Nasional. Jadi kita nak bertanya kepada yang dah berpengalaman 30 tahun. Datuk, apa ceritanya kat sini? Boleh kita yang muda-muda ni terpinga-pinga. Saya rasa seperti dijangka. Dia celupa kan. Waduh. So saya rasa Tan Sri Anwar Musa dah kritik hebat di kalangan anggota Barisan Nasional dan ahli-ahli UMNO sendiri kerana dia ni terlalu, dia kata dia seolah-olah bercakap bagi pihak Parti Bersatu. Jadi saya rasa itulah menyebabkan yang itu adalah faktor utama dan dia sendiri telah mengaku. Saya rasa dalam semasa ucapan perasmian bahagian beliau di Kelantan, dia terus terang telah mengatakan bahawa dia bersedia untuk berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Jadi itu telah memberi satu indikasi, satu indication bahawa dia akan sampai masa lah. So hari ini saya rasa bagi orang yang pemerhati politik, sesuatu yang tak terkejut lah. Sesuatu yang terkejut. Jadi saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun saya rasa tak terkejut lah. Ada yang terkejut lah. Tetapi ini adalah satu, orang kata, krisis politik lah. Tapi saya sentuh juga lah memandangkan saya ini antara generasi muda. Dia percaya. Muka dia pun macam saya sadik sikit. Nama Tan Sri Anwar Musa itu adalah satu nama yang ikon untuk parti tersebut. Jadi, saya rasa Tan Sri Anwar Musa ni daripada mula saya terlibat dalam jurnalism 30 tahun dulu sampai sekarang dia juga. Jadi kebanyakan dia di politik sekarang ni dah 3 generasi dah, 30 tahun. Tapi kalau kita singkat dengan lebih mendalam Datuk ya. Jadi kepincangan antara UMNO dan Bersatu dan sebagainya mungkin akan membawa kepada satu krisis politik yang Datuk ceritakan sebelum ini. Jadi komen daripada viewers kita dari semalam. Terima kasih di atas komen-komen anda. Satu komen yang saya nak bawakan. PRU tak patut diadakan tahun ini kerana pasti bilangan COVID-19, pesakit-pesakit COVID-19 akan mendadak. Ini adalah kerana orang tak akan ikut SOP. Apakah SOP diikut sewaktu mengempen penamaan calon dan pengundian? Itu tak termasuk lagi sewaktu PRU. Nah, saya setuju sangat dengan pendapat itu. Kerana kita melihat bahawa apa yang berlaku selepas PRK di Sabah telah menyebabkan jumlah COVID bercambah. Orang Kedah panggil bercambah. Terlalu banyak. Dan begitu juga kalau dia adakan PRU ke-15 pada tahun ini, sebagaimana yang dijangkalah. Ada pihak-pihak menjangkakan bahawa PRU 15 kali ini akan berlaku di dalam sekitar bulan 4 ke bulan 6. Ke 4 dan bulan 5. Tetapi bagi saya, dengan krisis COVID-19 yang
mencengkam bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia, saya rasa itu adalah wrong timing lah. Wrong timing ya. Tapi hakikatnya saya memandang Datuk dan juga Nas mungkin dalam keadaan begini, dalam keadaan pilihan raya umum yang mungkin akan diadakan tak lama lagi, bulan 4, bulan 5 mungkin. Tapi generasi muda, kerana generasi muda ni lah yang mengubah satu fenomena dalam negara kita Malaysia. Pucuk pimpinan pun berubah dan akhirnya mungkin mereka tak ambil peduli lagi. Mungkin dengan cerita-cerita begini pun mereka macam ini wayang mungkin. Saya nak sampul sikit. Ni kita ada respon daripada Yang Berhormat sendiri ya. Saya diberitahu oleh media saya dipecat sebagai SUABN dan SUMN ya, Muafakat Nasional. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan berkhidmat di kedua-dua jawatan tersebut sebelum ini. Itu dia. Simple and nice. Jadi, Profesional lah. Profesional. Tapi rata-rata daripada netizen yang suka mengomen ni, Tan Sri Anwar Musa ni memang tak pandai spelling sampai sekarang. Dia kata dia orang lama. Saya kalau Tan Sri Anwar Musa saya teringat Kelantan je tu. Dan satu lagi saya tengok tadi Twitter tadi. YB KJ, YB Khairi Jamaluddin, beliau juga menyatakan bahawa saya bersedia untuk keluar daripada kabinet. Jadi kita tunggu dan lihatlah tengok macam mana. Jangan cakap tu, biasa mesin. Untuk saya memang negara kita tak bersedia untuk krisis politik kerana begitu banyak masalah menjelang 2021. Jadi sekarang ni satu lagi isu semasa adalah keadaan banjir di sekadar peninsula, dan di sini kita ada nombor-nombor yang current setakat ini. Jadi kita mengambil nombor-nombor ini daripada laman sesawang informasi bencana atau portal bencana natma.gov.my. Jadi setakat ini apa kita dapat lihat, kes-kes di Johor semakin menurun, alhamdulillah. Tapi nampaknya di Pahang masih dahsyat ya, dalam 4,300 keluarga telah pun disisihkan akibat bencana alam ini. Jadi apa yang kita dapat baca di media sosial, Duli Yang Maha Mulia Seri Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah sendiri bersama dengan Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Agong telah turun padang mencemar Duli mencemar Duli untuk memberikan semangat kepada rakyat yang telah orang kata terkesan akad banjir setakat inilah. Itulah dia rekod sekarang. Dan nampak gaya sebenarnya ini merupakan rutin, boleh dikatakan sebagai rutin dunia, rutin Malaysia. Saban tahun kita menghadapi isu banjir, isu fenomena yang mengakibatkan ramai saudara mara kita, sahabat-sahabat kita terutama yang berada di sekitar pantai timur menghadapi situasi ini. Walaupun mereka dalam keadaan bersedia, namun kelainan yang dibawa ataupun yang diterima pada tahun ini ialah dengan adanya pandemik COVID-19 juga. Jadi itu antara cabaran-cabaran. Bayangkan bila mereka berada dalam situasi pandemik COVID-19, banjir pula tu, mereka perlu mengharungi keadaan 2 dalam 1. Tapi hakikatnya kita yang berada dalam keadaan baik, berada dalam keadaan tidak banjir, selesa, adakah kita mengekalkan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan? Itu menjadi persoalan sebenarnya. Tetapi dalam konteks banjir ni, kita kalau boleh kita nasihatkanlah semua orang supaya berhati-hatilah. Janganlah main air dan sebagainya, because dia akan membawa kepada bencana ya. Tepat sekali. Saya rasa itu adalah nasihatlah. Tapi kalau kita dapat pick up daripada saudara AG tadi ya, tentang jumlah kes COVID-19 terutamanya di kawasan pelindungan ya, begitu banyak keluarga dalam satu tempat. Mampukah mereka menetapkan SOP? Jadi untuk kita teruskan perbincangan kita, apa yang sedang terpampang di isu semasa, kita masih belum mendapat nombor daripada KKM pada hari ini. Saya berjaya menghubungi mereka yang bekerja rapat untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir ini, dan salah seorang daripada mereka adalah mereka yang menyelamatkan mangsa pandemik COVID-19 itu sendiri. Ketika menyelamatkan dalam keadaan hujan yang lebat, dalam keadaan air bah yang tinggi, mereka perlu memakai PPE tau. Ya Allah. Cabaran. Bayangkan situasi itu yang mereka lalui. Ini berlaku kepada mereka yang dalam keadaan kuarantin ataupun yang memang disahkan positif COVID-19. Okey, pelbagai cerita kami kupas, menarik panas-panas semuanya, tapi itu bukan topik hari ini. Itulah dia, itu hanya isu-isu semasa. Dan dalam segmen-segmen seterusnya kita bakal membentangkan isu menanti vaksin ya. COVID-19 telah pun orang kata meratah dunia ni lebih daripada setahun, dan dunia bersedia untuk menghadapi cabaran COVID-19 dengan vaksin yang dihasilkan. Pelbagai jenama telah dihasilkan dan setakat ini dunia
dunia sedang menguji 64 jenis vaksin ya. Kebanyakannya masih belum sampai ke final clinical trials, tapi buat masa ini apakah yang terbaik? Sejauh manakah vaksin berperanan sebagai perisai terhadap COVID-19? Jadi itu antara apa yang kita bakal bentangkan. Kita juga akan bercerita tentang suntikan vaksin. Adakah ia perlu diwajibkan? Apakah kos pembelian, pengagihan vaksin? Siapa yang patut kita vaksinkan dulu? Dan kita akan membuat comparison ya. Kita akan bandingkan dengan negara-negara di benua Asia Tenggara ini seperti Singapura, Thailand dan juga Philippines. Apa yang mereka sedang lakukan? Semuanya di Trio On Point yang bakal dikupaskan sedikit masa lagi. Setakat ini, inilah dia statistik yang kita ada. Inilah vaksin-vaksin COVID yang sedang orang kata yang berada di dihasilkan. negara jiran kita. Masih dalam keadaan kajian. Ini keselamatan dan juga dos 44 jenis vaksin sudah pun diuji. Itu adalah fasa yang pertama, dan fasa yang kedua ujian keselamatan 19 jenis vaksin diperluaskan dan ada pelbagai lagi. Dah masuk 7 jenis vaksin digunakan secara terhad, 3 jenis vaksin diluluskan untuk kegunaan sepenuhnya, 1 jenis vaksin gagal selepas ujian dilakukan. Yang gagal selepas dilakukan ni ada cerita di sebaliknya, tapi inilah dia negara-negara yang mengeluarkan vaksin, iaitu Pfizer, BioNTech, Moderna juga sangat popular. Moderna Amerika. Gamalaya daripada Rusia yang dinamakan Sputnik 5, AstraZeneca yang dihasilkan oleh Oxford bersama-sama, CanSino iaitu pemajunya daripada China. Penggunaannya masih terhad, Vector Institute daripada Rusia. Dari Rusia, Kita teruskan dengan Sinopharm yang Sinopharm bakal diuji daripada China, dan kita ada lagi Sinovac juga China. daripada negara China. Yes. Dan Bharat Biotech daripada India. Dan Okey, itulah saya dia. tertarik sebenarnya Datuk dan juga Nas dalam keadaan pandemik COVID-19 ni. Ada juga terbaca dekat blog-blog, kadang-kadang blog ni tak boleh nak percaya sangat. Kadang-kadang jangan mudah terpedaya istana kaca, orang kata tu. Tak pasti, jangan kongsi. Tapi ada pelbagai lah katanya spekulasi lah. Katanya, kenapa sekarang ni tiba-tiba dah dapat vaksin serentak? Itulah Kenapa dia. datangnya begitu? Okey, itu antara persoalan. Kita akan bincang selepas ini. Apa kata kita rungkaian semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana di Trio On Point. Point, Terima kasih kerana masih bersama kami di Trio On Point. Nazrudin Rahman, saudara AG dan juga Datuk Zaini Hassan nak berbicara di platform ini, mendengarkan suara-suara rakyat. Dan topik yang kita bicarakan adalah menanti vaksin. Vaksin apa? Vaksin COVID-19. Tapi saya nak tanya kepada rakan-rakan seperjuangan saya ini, apa yang difahamkan dengan vaksin, terutamanya COVID-19. AG, apa yang AG faham? Apa yang kita sedia maklum, vaksin ini bukanlah perkara baru. Ini dah beratus tahun dah berada dalam dunia sebenarnya, dikenali ataupun dikenal pasti pada tahun 1796 kalau tak salah saya, dekat Eropah masa tu, apabila vaksin ini ditemui secara tidak sengaja terhadap satu penyakit cacar air kepada seekor lembu. Okey, dan apa yang menariknya, penemuan ini ditemui oleh Dr. Edward Jenner ni, apa yang saya baca, so saya kongsikan kepada anda semua. So Dr. Jenner ni menggunakan cecair yang ada di dalam cacar air lembu tersebut dan diberikan kepada wanita yang menjaga lembu itu, dan wanita itu tidak terkena jangkitan. Kita belajar sejarah di sekolah dulu. Sejarah di sekolah 1796. Tapi yang pasti tahun-tahun yang mendatang sehinggalah ke saat ini vaksin tersebut digunakan, dan dalam keadaan vaksin itu digunakan, hakikatnya ada pro and con-nya juga. Tepat sekali. Kalau kita cakap tentang vaksin ni untuk Malaysia, Malaysia membeli 5 jenis iaitu daripada Pfizer, Oxford AstraZeneca, Sinovac daripada China, CanSino juga daripada China, digunakan oleh askar China dan akhir sekali Sputnik 5 daripada Gamalaya Rusia. Tapi mana satu yang terbaik, kita kena ikut keberkesanannya. Tapi di perlu sini. ke rakyat Malaysia menimbulkan satu persoalan mana satu yang terbaik? Perlu ataupun tidak? Hakikatnya Datuk ataupun Nas. Saya rasa kerja kita telah mengkaji dengan begitu teliti, dan setakat ni 2 vaksin, 2 pengeluar telah berjaya lah yang akan masuk dalam bulan 3 dan bulan 4 ni, iaitu Pfizer daripada Amerika, dan satu lagi AstraZeneca daripada Oxford. Ya, saya rasa dua-dua vaksin ini adalah satu
vaksin yang hebat lah. Pfizer Yang saya rasa yang- kebanyakan negara mengambil vaksin ini. Tapi kita kena ingat setiap vaksin yang kita beli ini mempunyai keberkesanan yang berbeza. Seperti contoh Pfizer mempunyai 95% keberkesanan, AstraZeneca 60 hingga 90%, kerana dia tak orang kata as develop as Pfizer. Tapi untuk daripada Rusia dan juga China, mereka masih belum melalui fasa ketiga dan kita dah mula membelinya. Jadi menjadi satu isu. Jadi untuk orang kata menyelesaikan kepincangan atau kegusaran di kalangan hati rakyat jelata, kita ada bersama-sama kita seorang yang istimewa, Dr. Rohani Ismail, pakar perubatan kesihatan awam dan ketua cawangan surveillance Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Rohani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama kita di Trio On Point dan kita akan terus kepada soalan pertama kita. Kita bakal menerima stok vaksin Pfizer yang pertama menjelang April 2021. InsyaAllah imunisasi kerajaan akan dilakukan secara percuma. Frontliners mestilah diinokulasikan dulu. Tapi untuk peruntukan vaksin ini, yang first batch ni, siapakah yang patut dilindungi dahulu? Siapa high risk je? Dan kalau kanak-kanak juga ada di dalam campuran ini, berapakah had umur untuk kanak-kanak? Sila kongsi Dr. Kategori dia. Ya, saya. Okey ya. Untuk kumpulan yang di dalam yang kita dalam polisi lah yang kita Kementerian Kesihatan kemukakan untuk pemberantasan ini, kumpulan yang pertama adalah daripada kumpulan frontliners di kalangan anggota perubatan dan kesihatan. Sama ada dia di Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun dia di Kementerian Pertahanan, ya, dan juga dia di Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Hospital University. So ini adalah first group yang kita akan bagi, ya. Kemudiannya kita pergi kepada frontliners Barisan Harapan daripada agensi lain, ya. Kita ada ATM, Angkatan Tentera Malaysia, kita ada polis, kita ada juga bomber, immigration dan sebagainya. Ini adalah yang barisan frontliners yang bukan perubatan dan kesihatan. Dan kemudian kita akan pergi kepada kumpulan yang berisiko tinggi iaitu kita panggil yang mempunyai comorbidities, ya. Comorbidities maknanya dia ada penyakit darah tinggi, kencing manis. Sebab kita tahu daripada data kita, mereka-mereka ini yang akan mengalami penyakit yang lebih serius, ya. Dan juga kalangan kematian memang mereka dalam golongan ini. Dan juga warga emas, ya, 60 ke atas. Jadi kita dalam komorbid ini kita ambil 50 dan ke atas dan juga warga emas. Okey. Dan yang terakhir ialah kita akan beri pada kumpulan dewasa 18 tahun ke atas. Maknanya doktor tak ada golongan kanak-kanak, sebab saya ada terbaca juga vaksin ini tak diperlukan untuk kanak-kanak. Ya atau tidak? Betul. Betul. Sebab Kenapa doktor? Tak ada dalam kesemua trial, ya. Dalam Pfizer dia bagi 16 tahun ke atas dalam trial dia, tapi yang trial yang lain, vaksin yang lain tidak ada yang kanak-kanak. So, jadi kita kena ikut trial punya result, ya, 18 tahun ke atas. Okey. Adakah ini kerana anak-anak mempunyai antibody yang kuat? Saya ada 5 orang anak. Saya ada 5 orang anak. Jadi saya nak tahu ni doktor. Anak-anak saya belum sampai pun 16 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Saya percaya ramai penonton-penonton pun nak tahu. Kenapa budak-budak kanak-kanak tak diberikan vaksin? Terutama sekolah pun nak bermula sekarang ni. Dia untuk develop vaksin untuk kanak-kanak ni dia mengambil masa. Jadi kalau kita lihat vaksin-vaksin yang sebelum ni, pneumococcal yang kita baru bagi, pneumococcal tahun bulan 12 baru ni, dan juga vaksin lain yang semuanya kanak-kanak, dia mengambil masa yang lama, 10 hingga 15 tahun untuk develop vaksin untuk kanak-kanak. Jadi kita agak risau dari segi kesan-kesan sampingan dan kesan jangka panjang kepada kanak-kanak. Doktor mengatakan tentang kesan kesampingan. Terlalu banyak skeptikal, orang skeptikal berkenaan dengan vaksin ini. Ini saya rasa perlu diadres secara betul oleh kementerian. Begitu juga dengan teori-teori konspirasi mengatakan tak perlu vaksin lah dan sebagainya because dia akan beri kesan sampingan yang panjang kepada manusia dan sebagainya. Apa komen doktor tentang hal ini? Okey. Untuk yang COVID vaksin ni, kita lihat data. Sebelum vaksin kita diterima untuk digunakan di Malaysia, kita lihat
ke semua patient data, terutama kita punya yang third phase trial punya data yang melibatkan berpuluh ribu sampel kan. Okey. Jadi daripada itu kita lihat dia punya kesan sampingan. Kita panggil adverse event following immunization, AEFI. Jadi kebanyakan daripada yang vaksin COVID ni lebih daripada 5%-nya hanya mengalami ringan, kesan sampingan yang ringan saja seperti bengkak ataupun sakit di tempat suntikan, ya, dan juga letih-letih. Dan kemudian kita ada yang moderate and demam. Yang demam ni dalam 20% saja. Jadi dia tidak kesan sampingannya tidaklah kita merisaukan kita. Dan dia boleh risau, boleh kita panggil apa, dia kembali sihat dalam masa yang singkat. Berapa lama dia bertahan dalam tubuh kita, doktor? Untuk vaksin COVID-19 ni? Untuk vaksin ni, semua trial tu dia masih lagi dia masih lagi menjalankan kita panggil zero conversion study. Dalam zero conversion study, untuk yang kita dapat daripada Pfizer untuk lepas day 119, dia ada setiap hari dia akan buat follow up dan ambil balik sampel untuk zero conversion study. Dan kita lihat dia punya antibody masih lagi maintain, masih tinggi, ya. Dan ada juga vaksin yang day 119 dah menunjukkan sedikit penurunan. Jadi kita kena lihat sampai habis, mungkin sampai 2 tahun baru kita boleh tahu berapa lama antibody itu akan berada di dalam badan. Bukan seumur hidup lah, doktor. Masih lagi kajian, ya? Masih lagi dalam kajian. Tak boleh nak cakap sama ada. Tak confirm lagi dah, doktor. Satu lagi soalan, doktor. Ini saya rasa ini crucial lah, soalan ini penting. Halal dan haram. Saya rasa ini banyak orang yang curiga tentang benda ni. Kalau doktor boleh ulas sikit, ya. Jadi daripada pemetangan kita ke dalam muzakarah dan kita lihat daripada data, macam vaksin Pfizer dia menggunakan teknologi yang baru, mRNA, guna genetic code yang tidak menggunakan apa-apa virus, tidak apa-apa unsur-unsur yang was-was lah, lebih kurang macam tu. Jadi dia inoculate pun di dalam kita panggil telur ayam. Jadi dia tidak dalam tu kita maklumkan bahawa dia tidak ada isu tentang halal. Dan tiada yang memudaratkan, insya-Allah, ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak, terima kasih doktor. banyak. Terima kasih Dr. Terima Rohani, kasih. Pakar Perubatan Kesihatan Awam dan Ketua Cawangan Surveilan Kementerian Kesihatan Terima kasih kepada Malaysia. KKM semua. Teruskan berkhidmat. Terima kasih atas khidmat anda. Kita doakan frontliners kita untuk terus berjaya. Terima kasih. Sebenarnya ada juga perumpamaan yang kami nak kongsikan kepada anda. Ada yang mengatakan kalau kita tak ambil vaksin ni sebab ini antara bantuan dan juga usaha. Betul. Dalam kehidupan ni kita perlu berusaha. Tepat sekali. Apa yang hendak kita lakukan, dan usaha tersebut kalau kita tidak gunakan, ada peluang ia umpama si buta kehilangan tongkat. Tu dia. Saya nak samakan dengan sudah jatuh di tipe tangga begitu. Antara simpulan bahasa atau peribahasa yang kita bakal huraikan inilah apa sedikit-sedikit yang kita wawarkan di Trio on Point. Kita bersama selepas ini, jangan ke mana-mana. Jika diberikan vaksin secara percuma, adakah anda akan terima? Okey, untuk vaksin tu mungkin saya akan consider terimalah sebab benda tu. Sebab sekarang musim Covid, jadi kita kenalah ambil risikolah benda tu. Dia kalau percuma ni semua orang nak. Pasti saya nak terima sebab vaksin amat diperlukan. Pada pendapat anda, adakah pemberian vaksin ini dah terlambat? Kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak tahu apa-apa yang sebenarnya. Yang tahu hanya pihak kerajaan saja. Jadi kalau boleh kita rakyat Malaysia ni kita tunggu apa langkah seterusnya pihak kerajaan yang akan diputuskan nanti kan. Rasanya mungkin okey kot sebab kita kenalah ambil pengejaran daripada orang lain dulu kan sebelum bertindak lah. Baguslah sebab kita boleh tengok dia orang punya, sebab berintip kan dia dapat dulu. So kita boleh tengoklah efek dia apa yang tu. Masih boleh lagi. Masih sempat bagi saya lah. Mungkin tapi kena cepatlah.
sementara sebelum pandemik ni semakin teruk lah. Tidak terlambat bagi saya sebab memang kita tahu salah satu vaksin ni kita perlu makan masa untuk develop. Adakah anda yakin yang vaksin ni akan berkesan? Kalau kata pemimpin tu dah diberi vaksin, makna kita terimalah dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah benda ni semua, kita nakkan benda tu semua baik. Saya nak tengok feedback daripada frontliner dulu sama ada benda tu okey tak ataupun tidak. Saya belum yakin lagi. Sekiranya dah ada ujian klinikal, baru kita boleh yakin lah. Pelbagai respon daripada pelbagai lapisan masyarakat kita memberikan maknanya caknanya mereka, ambil tahunya mereka tentang vaksin ini. Apatah lagi dengan soalan-soalan jika diberikan secara percuma, lagi mereka suka, maknanya mereka berlapang dada untuk menerima. Tapi ada juga segelintir, Nas dan juga Datuk, yang akan memantau terlebih dahulu perkembangan dan juga proses vaksin itu di dalam badan kita, adakah ia benar-benar mampu menangani pandemik COVID-19 itu. Jadi untuk mereka yang kurang setuju, ya, rata-rata rakyat Malaysia memang setuju. Tapi segelintir yang tak setuju tu boleh kita bahagikan kepada dua. Satu adalah mereka yang takutkan vaksin death, ya. Sebab keberkesanannya bukan 100%. Macam mana kalau anda terjatuh dalam kadar 5% tersebut dan mendapat side effect yang mungkin memudaratkan. Itu satu. Dan nombor dua, atau kategori kedua ni adalah anti-vaxxer konspirasi. Yang geng ni tak boleh buat berbincang. Dia ada robot lah dalam benda ni. Dia akan cuba mengawal populasi dunia dan sebagainya. Jadi kalau orang macam ni sangat kecil bilangannya. Jadi kita letak ke tepi. Jadi sekarang ni kita bakal bersama dengan seorang yang istimewa daripada MOSTI sendiri, ya. Tapi sebelum itu, apa kata kita bentangkan strategi negara-negara di benua Asia Tenggara, ya. Jadi kalau kita tengok Singapura negara yang pertama Asia. Ya, di Asia mendapat vaksin COVID-19. Seperti biasa, Singapura mesti nombor satu. Dan strategi mereka 1 bilion Singapore dollars untuk 5.5 juta penduduk mereka mendapatkannya secara percuma. Dan mereka dah mula vaksinasi sejak 30 Disember bulan lepas, ya. Jadi itulah dia strategi mereka untuk frontliners, warga emas dan dewasa ada pilihan. Dewasa ada pilihan dan tiada untuk kanak-kanak. Macam kita juga. Sama. Di Thailand istimewa sikit. Walaupun mereka makin lambat. Malaysia negara yang kedua. Thailand menerima vaksin mereka pertengahan 2021, ya. Dan sasarannya hanya 50% penduduk mereka. Kenapa 50%? Kerana Thailand sedang berkolaborasi dan menjalankan pemindahan teknologi bersama AstraZeneca untuk menghasilkan vaksin mereka sendiri. Thailand berdiri dengan dua. Tapi saya rasa Thailand ni ada istimewa sikit. Dia antara negara yang paling kurang sekali dijangkiti oleh COVID. Dan kadar kematian dia sehingga semalam baru 65 orang. Itulah dia. Ya? Tapi saya rasa, ya. Dan juga Nas, bila sebut tentang kadar kematian, kita sangat-sangat berduka cita kerana semalam angka kematian pandemik COVID-19 di dalam negara kita Malaysia sudah melebihi 500 kematian dengan 501 kematian. Jadi di kesempatan ini kami dalam Trio On Point ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga mereka yang telah pun terkorban, consider terkorban kerana pandemik COVID-19 itu. Peperangan tetap diteruskan. Adakah Nas setuju sama ada vaksin ini harus diwajibkan ataupun tidak diwajibkan? Jadi saya rasa kat sini memandangkan supply Malaysia hanya 80% penduduk Malaysia. Mampukah Malaysia mencapai 100% imunisasi untuk mencapai imunisasi kelompok? Jadi bersama kita adalah Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Mohamad, Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia. Assalamualaikum Yang Berhormat. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama-sama kita di Trio On Point. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang pertama, ya. Still on schedule penghantaran pertama sampai April 2021. Semuanya alhamdulillah. Ya, setakat ini seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kerajaan telah membeli antara lain Pfizer untuk 20% daripada rakyat Malaysia dengan jangkaan penghantaran pertama pada sukuan pertama. Barangkali pada hari ini saya boleh maklumkan bahawa perkembangan terkini insya-Allah kita boleh terima 1 juta dos yang pertama Pfizer pada bulan Februari. Alhamdulillah, lebih awal daripada yang dijangkakan. Syabas MOSTI, syabas KKM. Terima kasih banyak-banyak dari rakyat Malaysia. Tapi yang pasti ingin bertanya juga MOSTI. Okey, MOSTI adalah Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Ramai juga yang mempersoalkan YB, kenapa MOSTI
kenapa bukan KKM yang dipertanggungjawabkan untuk membawa vaksin ini ataupun yang ialah yang orang kata mengetuai operasi mengetuai vaksin. Satu soalan yang bagus tu. Ya. Silakan. Ya, tidak benar sepenuhnya lah kalau nak dikatakan bahawa mesti mengetuai dari segi perolehan vaksin ini kerana tanggungjawab perolehan vaksin ini telah diputuskan oleh jemaah menteri kepada satu jawatan kuasa yang dinamakan Jawatan Kuasa Jaminan Akses kepada Vaksin yang dipengerusikan secara bersama sebenarnya antara Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang berhormat Khairuddin Jamaluddin dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba. Baiklah, jadi itulah dia kolaborasinya. Terima kasih kerjasama meringankan beban antara satu sama lain. Terbaik. Kata seorang naik kepala kan dan sebagainya. Jadi di sini kita juga suka ceritanya mewawarkan dua company atau syarikat farmasi telah pun diberi mandat untuk mengeluarkan vaksin COVID-19 iaitu Dua Farma dan Farma Niaga. Jadi mengapa mereka, apakah kebolehan mereka untuk membawa dan melaksanakan rancangan daripada kerajaan untuk rakyat Malaysia? Ya, di dalam proses kerajaan negara kita Malaysia untuk memperoleh vaksin ini, kita mengambil pendekatan multi-prong, yakni kita mempelbagaikan sumber. Pertama, dari segi untuk mendapatkan vaksin itu sendiri melalui kaedah pembelian secara terus daripada pembekal pengeluar yang berkenaan. Yang kedua, kita juga tidak mahu peruntukan 3 bilion yang telah diperuntukkan oleh kerajaan bagi memperoleh vaksin ini semata-mata di dalam bentuk kita mendapat vaksin saja. Dan kita mesti menggunakan ruang yang ada supaya dengan perolehan vaksin ini kita membolehkan Malaysia menyediakan kapasiti di masa akan datang untuk memperoleh kepakaran dan juga pengeluaran di masa akan datang. Di dalam proses ini mesti telah melihat kesetaraan industri yang ada dan dipendekkan cerita syarikat Dua Farma dan juga Farma Niaga, kedua-duanya syarikat yang kerajaan mempunyai kepentingan, mempunyai fasiliti yang mencapai tahap yang diperlukan bagi membolehkan kerja-kerja fill and finish pembotolan vaksin ini dilakukan. Baik. Jadi proses ni yang penting tu iaitu fill and finish atau isi dan habiskan. Jadi YB, ada pihak mengatakan bahawa COVID ni, COVID punya apa nama ni? Penangan ni. Mutasi dia tu. Ada yang mengatakan bahawa akan berlaku satu mutasi baru. Mutasi baru terhadap COVID-19 ni. Adakah vaksin tersebut akan dapat cover lah mutasi baru tersebut, YB? Ya. Sebenarnya sifat virus memanglah dia bermutasi. Kalau kita belajar kat sekolah lagi bila sebut virus, virus sentiasa bermutasi. Jadi di bawah MOSTI sejak dari awal lagi melalui Institut Genom Malaysia MGI, kita mengkaji mutasi jujukan genom bagi mutasi-mutasi ini dan segala mutasi ini dikumpulkan ke dalam database antarabangsa GIS-A yang mengumpulkan mutasi di seluruh dunia. Yang tak salah saya, mutasi yang ada seingat saya yang terakhir saya pantau lebih kurang 12,000 jenis mutasi sekali itu. 12,000 banyaknya. Kita bagi kepada strain A, strain B dan strain C. Setakat yang saya boleh maklumkan kesemua pembangunan vaksin yang dilakukan mengambil kira semua mutasi-mutasi yang setakat ini dan seperti yang kita tahu baru-baru ni ada satu mutasi baru yang membimbangkan dunia di UK. Bermula di UK. Saya difahamkan pihak yang berkenaan telah mendapati bahawa mutasi yang berkenaan tidak menjejaskan keberkesanan vaksin yang berkenaan. Satu yang kali saya boleh sebut tentang teknologi baru penghasilan vaksin mRNA, dia membolehkan pembetulan adjusting pada coding tertentu pada mRNA, membolehkan vaksin disesuaikan dengan mutasi-mutasi. YB, satu lagi soalan, saya rasa soalan akhir tentang logistik. Kita difahamkan bahawa vaksin daripada Pfizer tu dia perlukan satu storage suhu di bawah 70 degree. Jadi macam mana dari segi logistik tersebut? Dan adakah ia akan mengacau keberkesanan vaksin ini? Kualiti tu kan?
Ya, betul. Dalam banyak-banyak vaksin yang telah diumumkan oleh kerajaan, vaksin Pfizer memerlukan kemudahan ultra freeze suhu yang agak rendah, iaitu kurang daripada negatif 80 darjah Celsius. Sejuk betul tu. Beku. Tapi kita kata sangat sejuk kan? Sangat sejuk. Tapi basically sebenarnya negatif 80 ni sama macam peti sejuk yang bawa daging freezer tu kemudian beku aiskrim. Itu saja. Jadi semua ini telah diambil kira. Kerajaan sebenarnya melalui fasiliti yang ada telah mempunyai kemudahan ultra freeze di seluruh negara di seluruh negara, terutamanya di ibu-ibu negara. Jadi selain daripada itu, kerajaan juga bercadang untuk membeli lebih kurang 55 lagi peti sejuk yang berkenaan dengan peruntukan. Ada yang kata peruntukan untuk membeli kemudahan ini akan habis lagi 1 bilion. Itu tidak benar. Terima kasih. Saya umumkan di sini peruntukan bagi membolehkan kita membeli kemudahan yang berkenaan telah diumumkan tadi. Jumlahnya 16.6 juta sahaja. Terima kasih kerana kita terangkan, sebab bila kita dengar 1 bilion tu terperanjat juga. Peti sejuk je dah 1 bilion. Jadi untuk soalan yang betul-betul terakhir pihak tuan telah menyatakan bahawa ada lebih 12,000 mutasi. Jadi keberkesanan vaksin ini diambil kira, dan yang paling penting di sini adalah herd immunity ataupun immunity kelompok. Mampukah kita mencapai immunity kelompok kalau hanya cukup 80% daripada penduduk kita saja yang mendapat vaksinasi? Di dalam kajian oleh KKM mendapati bagi mencapai imuniti kelompok kita memerlukan dalam 60%. Memerlukan 60%. Di pihak JKJAB kita menetapkan supaya sasarannya adalah 70%. Jadi insya-Allah berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19, insya-Allah kita yakin herd immunity itu dapat dicapai sekiranya pelan imunisasi yang sedang dirancang oleh JKJAB dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak Yang Berhormat kerana memberikan satu usaha keras demi kepentingan rakyat Malaysia, demi menjaga keamanan dan juga kesihatan rakyat Malaysia. 80% insya-Allah, dan kemudian menurut kata Tan Sri Muhyiddin Yassin juga akan diusahakan menambah lagi 20% bagi majoriti keseluruhan akan diperolehi oleh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak sekali lagi kepada YB Tuan Haji Ahmad Amzad Muhammad, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kementerian Sains. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. InsyaAllah semoga KKM dan Musti teruskan kerjasama mereka demi rakyat Malaysia. Jadi itulah dia berita baik kita mampu mendapat immunity kelompok dengan hanya 60%. Banyak persoalan yang dimainkan oleh rakyat. Boleh ke, cukup ataupun tidak. Jadi sekarang kita ada 5 vaksin yang bakal dibawa ke Malaysia. Kenali mereka sekarang juga. Kita berkenalan dengan diorang ni, vaksin-vaksin ni. Jadi pihak Pharmaniaga main peranan dari sudut menyediakan fasiliti ataupun perkhidmatan pengantaran dan juga pengedaran vaksin. Pihak Pharmaniaga telah tubuh pasukan yang melebihi daripada 400 kaki tangan yang mahir dari sudut pengendalian vaksin ini, logistik dan juga edaran. Strategi pengantaran kami adalah more into GIT ataupun tepat waktu, di mana kita kena lihat kapasiti pada pusat vaksinasi dan juga jadual vaksinasi. So, dua perkara ini penting. Jadi, kita kena pastikan padanan itu dapat dilakukan dengan betul dan penghantaran dapat dilakukan tepat pada masa yang diperlukan. Ya, dalam masa yang sama, aspek pematuhan garis panduan amalan edaran baik adalah penting. Ya. So, amalan edaran baik ini garis panduan dikeluarkan oleh agensi regulatory dan pharmaceutical kebangsaan. Tujuan kita mematuhi, pematuhan ini penting adalah untuk memastikan bila kita menghantar vaksin tersebut, integriti vaksin itu terjamin. Maksudnya dari sudut kualiti, dari sudut keselamatan dan juga dari sudut keberkesanan vaksin tersebut
are intact ya masa kita buat pengedaran barang tersebut. Aspek yang kedua adalah dari sudut keselamatan, sebab vaksin ni memang satu dunia perlukan vaksin COVID-19 ni. Jadi memang is a hot stuff ya, dan kita kena pastikan keselamatan ni perlu kita adakan, sama ada dipertingkatkan di tempat penyimpanan dan juga semasa proses pengedaran pengangkutan vaksin tersebut. Pharmanega mempunyai 5 gudang yang lokasinya strategik, di mana kita ada 2 lokasi di Lembah Kelang, satu di utara Semenanjung dan lagi 2 di Malaysia Timur, iaitu satu di Sabah dan satu di Sarawak. Dengan adanya strategik lokasi ini, kita yakin kita memang melalui pengalaman kita selama 26 tahun, kita dapat menghantar vaksin ke kawasan pendalaman dan juga yang terpencil melalui pelbagai mode of transport dalam suhu yang ditetapkan dan dalam keadaan yang selamat. Alhamdulillah, kembali bersama kita bertiga di Trio On Point di NTV 7 membentangkan isu-isu semasa, dan kali ini kita membentangkan menanti vaksin COVID-19. Pada anda yang baru saja bersama kita, kita baru saja berbicara dengan Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Mohamad, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Alright, dan Alhamdulillah kita ada berita baik, insya-Allah vaksin tersebut, vaksin yang kita bakal dapat, kita akan dapat awal Februari. Oh, jadi dalam keterujaan ni saya nak membawakan satu yang memang saya teruja sejak kecil lagi. Apa dia? Datuk ingat tak 1977? Apa dia? Star Wars baru muncul di dunia. Science fiction. Science fiction. Science fiction yang pertama pada masa itu. 77 umur tu berapa? 77 Oh, itu 13 tahun. Yo, umur 13 tahun ya. Kita belum lahir lagi, tapi fenomena ini seperti Epic of Gilgamesh, seperti Hikayat Sulalatus Salatin, Hikayat Hang Tuah, yang orang kata Space Odyssey, Space Adventure, yang kini orang kata celebrate 40-year anniversary. Ya, tapi itulah kelebihan mereka yang berada dalam industri perfilman luar negara. Mahu atau tidak, kita kena akui kehebatan mereka. 1977 mereka dah buat satu filem di luar negara. Bayangkan on that time kita tak terfikir apa-apa pun. Itu pun science fiction istimewa yang menggunakan teknologi terkini pada masa itu. Cerita Back to the Future dah ada dah. Tab ni semua dah ada. Kan? Dah tapi ada. diorang kata dia olahkan sahaja. Dan kita harus ingat apa yang berlaku dulu. Filem pada tahun 70-an sekarang telah menjadi reality. Tepat itu dia. Antara teknologi yang diwujudkan melalui orang kata kreativiti Hollywood. Jadi di Malaysia ni ada seorang orang kata peminat yang betul-betul minat lah. Dia punya minat lain macam punya. Dia sanggup panggil anak dia sendiri Anakin. Dia bukan panggil je nah. Nama anak dia register. Yalah, memang nama betul dia. Nama betul. Hardcore betul. Kita tengok Darth Vader Malaysia. Siapa dia tu? Hai, nama saya Adam John. Saya berumur 35 tahun. Saya Darth Vader sepenuh masa. Star Wars sebenarnya adalah filem pertama yang memberi a huge impact lah pada diri saya. Star Wars lah yang menjadi pencetus kepada minat saya terhadap filem-filem sci-fi. Masa saya first time tengok Star Wars tu, saya rasa macam a long time ago in a galaxy far far away, dan lagu dia start. Tam, tadadam. So masa tu saya macam wow, start apa ni? Masa kecil tu dapat hadiah banyaklah daripada atuk, daripada uncle, auntie. Tapi saya mula mengumpul dengan duit saya sendiri secara serius daripada 2007 lah. This is called Laserdisc. Laserdisc ni kira pada masa tu yang canggih lah.
yang up sikit lah pada VHS, pada videotape. So ini adalah first time saya tengok filem Star Wars. So inilah yang saya simpan sampai sekarang, Laserdisc pertama Star Wars episode 4. Okey, yang ni adalah helmet Darth Vader yang design oleh Dave Prowse. So this one is dah rare lah, memang rare lah sekarang. Ini antara yang paling berharga untuk saya. Yang kat dalam bilik ni mungkin 50,000 ke 100,000, I don't know lah, tak pernah kira. Ada satu pepatah dia macam mana tau, dia macam dia menyesal beli, jangan menyesal tak beli. So bila tak beli tu kadang-kadang macam malam-malam macam kenapa aku tak beli ya. First time saya tengok Star Wars tadi tu, even dia punya intro pun, the first time watak yang keluar ialah Darth Vader. Dengan dia tinggi, besar, dengan ada kain hitam, dengan dia punya helmet macam tu, dengan suara dia macam tu, juga menggerunkan pada saya masa tu. Tapi at the same time, fascinating. Cool, gila orang jahat ni. So, itulah Darth Vader lah dalam filem Star Wars is my favourite of all time. Saya bernasib baik ialah isteri saya pun minat Star Wars. Cuma dia tak adalah hardcore mengumpul macam saya. Tapi isteri saya ambil tahu jugalah pasal filem-filem Star Wars apa semua. Dan macam biasalah selepas kahwin dia hanya pesan asalkan komitmen yang lain terjaga, your hobby I tak kacau. Saya memang nak turunkan kepada anak saya lah. In fact, saya namakan anak saya pun daripada karakter Star Wars juga. Nama anak saya Muhammad Anakin Khalif. So Anakin ialah nama Darth Vader, Anakin Skywalker. So itulah, memang saya harap anak saya akan sama minat. So daripada kecil saya dah tuba dia dengan benda-benda ni. So insya-Allah lah, hopefully dia akan suka lah. Star Wars ada banyak lagi filem-filem baru akan datang. Selagi saya rasa saya tak nak stop, selagi itulah saya rasa saya akan beli apa yang saya suka lah. Satu hari nanti untuk buka collectibles museum di mana orang-orang boleh masuk dan tengok koleksi barangan saya ni. Dan insya-Allah lah itu memang saya punya future plan lah. Oh, beruntungnya insan yang bernama Muhammad Anakin Khalif. Nas adalah peminat juga, kolektor untuk Star Wars. Agak-agak berapa dalam bilik tu? Berapa nilai? Dia kata 50 hingga 100 ribu. Saya tengok betul-betul dia lebih daripada itu. Memang at least 100 ribu. Apa yang dibeli itu, mungkin harga yang dibeli itu sedemikian. Nilai, tapi bila kita dah simpan 5 tahun, 10 tahun, harga dia meningkat, dia jadi investment lah. Dahsyat. Dia panggil auction value. Auction value. Jadi beruntunglah mereka yang menyimpan barang-barang Star Wars. Dan insyaAllah lah, simpanlah lagi 20 tahun. Mana tahu boleh buat duit kan? Yes, business. Sekarang kita kembali kepada isu kita, iaitu menanti vaksin COVID-19. Jadi apa yang kita dapat huraikan daripada wawancara kita dengan Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Amzad Mohamad tadi, iaitu Timbalan Menteri MOSTI, dan juga daripada Dr. Rohani sebentar tadi daripada KKM ya. Alhamdulillah kita dapat vaksin kita awal Februari. Tapi persoalannya tinggal mungkin ada di luar sana, selamatkah dia dan sebagainya. Jadi kita dah wawarkan di sini, kita dah bertanya kepada mereka yang arif, iaitu vaksin selamat, tiada long term effect. Dan yang penting di sini, apa yang saya nak sentuhkan daripada Yang Berhormat tadi, dia menyebut tentang immunity kelompok atau herd immunity. Jadi imunisasi atau vaccination tak akan mencapai matlamatnya kalau ada di antara rakyat Malaysia yang masih tidak mahu diimunisasikan. Dia hanya akan terjadi kalau lebih dari 60% daripada penduduk kita akan melalui imunisasi tersebut. Barulah kita berjaya. Tapi saya nak tambah sikit lah. Kita harus ingat bahawa COVID-19 ini adalah pandemik pembunuh paling dahsyat
sejak zaman Spanish flu dulu. 1918 Ya, 1918 hingga 1920. Sekarang berulang lagi selepas 100 tahun. Baik, jadi pelbagai persoalan telah pun dijawab, segala kegelapan telah pun menjadi cerah, insya-Allah. Itu yang kita mahukan, pencerahan itulah yang kami bawakan kepada anda. Jadi kita mahu semua rakyat Malaysia alert, bijak dan yang pasti ada kesinambungan daripada penonton kita. Sedikit Datuk. Ada satu soalan daripada penonton kita. Ini nama ni macam saya kenal ni. Dr. Hashim Yaakob. Ini pendapat dia. Dia mengatakan bahawa kita tak akan dapat kalahkan COVID kerana sebahagian besar daripada kita tidak mengamalkan SOP sepenuhnya. Betul. Kita telah menjadi complacent, selesa dan tidak begitu takut lagi seperti bulan Mac tahun lalu. Ramai orang di kedai makan tak ikut SOP. Kalau begini, COVID tidak akan kalah. 2 hari lepas terdapat 2,000 lebih kes baru dan bilangan kluster juga bertambah. Bila ada perayaan, bilangan COVID pun naik. Ini pendapat daripada Datuk Dr. Hashim Yaakob. Terima kasih Datuk. Dan memang betul. Pada hari ini kita baru saja mendapat data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes hari ini 2027 dengan 8 lagi kematian. Okey, saya percaya dalam Trio On Point kami akan bawakan isu ini untuk kita kembalikan cakna kita, kembalikan rasa kesedaran dan juga rasa bimbang. Tak apa, biar kita rasa bimbang agar kita sama-sama dapat memerangi pandemik COVID-19. Terima kasih kepada anda penonton-penonton Trio On Point yang ke udara Isnin, Selasa dan juga Rabu. Sebab pasal Rabu esok ada satu cerita. Tak ada kena-mengena dengan kami. Tak ada kena-mengena dengan kami. Tak ada kena-mengena sebab kita semua dah kahwin. Alhamdulillah. Nikah new norm. Jumpa besok. Akhir sekali kita jaga kita. Alhamdulillah. Kita jumpa besok dengan isu norma perkahwinan baru. Sabar.